Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan itulah sebentar tadi sebelum kita dengarkan doa yang telah pun berkumandang di RTM. Kita telah mendengar semula apa yang telah dijawab oleh Ahmad Bob dan Menteri berkaitan dengan langkah-langkah yang akan diambil, langkah susulan selepas 31 hari bulan Mac. Tapi untuk ketika ini, kita masih stay home, stay safe, duduk di rumah, jangan keluar, Just Bowen. Kecuali kalau betul-betul kena keluar macam kita 3 orang pagi ini dan juga semua kru yang bertugas untuk Selamat Pagi. Selamat pagi, Jess. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Selamat pagi, Zalia. Selamat pagi, Terence. Selamat pagi, Jess. How are you? I'm okay. Macam mana rutin kehidupan Jess semenjak bermulanya pergerakan kawalan ni? Kawalan pergerakan. Rutin pasti dah berubah. Since kita dah stay at home. Yang baiknya ialah somehow another saya dah orang kata dah jangka benda ni. So about a week before the kawalan the order came about, so I started preparing lah. Kerja semua kita online kan, pastikan network semua okey. Itulah dia. and the mental preparation of what's going to happen lah kan. Apa yang berbeza sebenarnya adalah untuk warga kota, mereka untuk kali pertama akan berdepan situasi 24 jam di dalam satu kurungan yang kecil. Ada kala kita yang merupakan warga kota ni mungkin tidak berpasangan, jadi kita berseorangan. Kita dengan diri kita. Sebelum kita meneruskan perbincangan ini, Jess, kita akan bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan yang sedang bersama kami secara langsung di talian. Sudah pasti pelbagai persoalan bermain di minda kita, Aleha, berkaitan dengan ubat yang mungkin dapat merawat pesakit-pesakit ataupun ubat yang dapat membunuh virus ini sama sekali, dan juga banyak persoalan antarabangsa yang boleh kita kaitkan. Adakah kita juga akan menerima sebarang makluman berkenaan dengan vaksin yang diusahakan di Amerika Syarikat? Adakah jangka masa adalah suatu yang penting di sini? Jangka masa yang kita sering dengar 12 hingga 18 bulan untuk vaksin dan 2 hingga 6 bulan untuk retroviral yang boleh membunuh virus ini sama sekali. Jadi apakah jangkaan untuk kita di Malaysia? Kita akan panjangkan soalan-soalan ini kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Saya rasa kita sedang cuba untuk menghubungi Yang Berhormat, namun belum sempat untuk bersama dengan Yang Berhormat untuk ketika ini. Kalau boleh kita ambil sedikit juga masa daripada Jess, ramai yang sebelum ini masuk hari pertama, kedua, yang barangkali mula-mula seronoklah di rumah bersama. Masuk hari ketiga, keempat, mereka mula merasai banyaknya rutin yang nak pergi kedai pun sekarang kena pergi seorang-seorang. Pemerhatian Jess di kalangan circle Jess ni bagaimana? Sama. Actually kita kena ambil the big picture perspektif lah. Benda ni kita panggil sebagai change lah. Dalam change ni actually is well orang kata documented in what we call the change curve. Dalam change curve ni dia punya prinsip dia, things will become worse before it becomes better. Okay? Tu dia punya prinsip dia. It might become worse before it gets better. Okey, dalam changes ni selalunya dia ada 4 fasa dia. Okey, fasa yang pertama kita panggil sebagai shock and denial. Okey, contohnya panic buying yang which we have experienced. And then denial, ada orang kata tak ada apa-apalah benda ni, saya keluar saja. Okey, itu stage yang pertama. Stage yang kedua is anger and fear. Okey, daripada sana perasaan marah, kenapa terkongkong lama sangat. Okay. And then stage yang ketiga is acceptance. So people dah sedar this is the new norm. And then we go to stage 4, that is commitment for a new change. So basically that is the fasa perubahan yang akan berlaku. Okay, shock and denial, anger and fear, acceptance, and then commitment to change. Kita kembali bersama dengan Jess Bowen. Jess, kita berikan awal tadi, masuk hari kelima, bila kita dah acceptance ataupun penerimaan fasa tersebut, saya salute ibu bapa ataupun para mereka yang memberikan idea bagaimana nak workout online, bagaimana nak senaman online, ada yang buat ceramah motivasi online, yang penyanyi-penyanyi pun juga buat show online untuk mendapatkan menyumbang lagu dan juga mendapat tip secara online transfer. Jadi ruang kreativiti itu masih ada. Tetapi apa lagi yang boleh dibuat untuk, baru kita tahu lama sebenarnya 2 minggu ni. Macam mana, Jess? Okey, saya sebenarnya pun menggunakan opportunity ni
untuk post note-note dekat Facebook lah mana-mana kan. So untuk time ni 3 perkara yang saya cadangkan is nombor 1, kita improve kita punya time management skill kita. Because sebelum ni bila kita bekerja selalunya tak ada masa. So kita improve kita punya time management skill, and cara kita improve time management skill is to have a good sleep sebenarnya. Ramai orang tak sedar, kita rasa kita kerja dan harapkan tidur yang bagus, tapi sebenarnya kita kena tidur dulu sebelum dapat hari yang bagus. Ya, betul. Saya rasa itu satu rahmat daripada MCO ni. Semua, saya rasa kebanyakan rakyat Malaysia, saya rasa setuju bahawa kita mempunyai tidur yang cukup, yang mungkin jauh daripada cukup. Tapi bergantung juga, sebab kalau rutinnya, kalau biasa kita hantar anak kepada pengasuh, dan sekarang ni kita jadi pengasuh, jadi mungkin jadual tu banyak berubah. Dalam situasi ini juga ada yang bagi yang ada faktor keuangan yang mungkin agak stabil boleh beli. Bila orang kata stok up barang daripada pasar raya sebenarnya. Tapi bagi mereka yang memang sedia kala ada masalah keuangan, dalam situasi begini, perlukah mereka reach out ataupun cuba mendapatkan bantuan daripada rakan-rakan ataupun family? Sebab ini bukan 1-2 minggu ini dah lah tak boleh keluar sesuka hati. Nak mendapatkan barangan keperluan itu juga merupakan satu aspek yang bagaimana kita pula lebih proaktif untuk bertanyakan kepada sekeliling apa-apa yang kita boleh dapatkan untuk orang. Betul, saya rasa yang tu memang tepat. Saya rasa kita tidak boleh duduk diam. Contohnya rakan saya daripada NGO, seorang ni pernah cerita pada saya yang ada seorang single mother ni, suami dia baru meninggal. Okay, dan dia ada 5 orang anak. Okay, dia tak bekerja. So takkanlah dia nak duduk diam. So then dia pun reach out. And then daripada sana ada orang pergi beli groceries untuk dia dan hantar kepada rumah dia. So saya rasa kita duduk diam pun tak boleh. Okay, pada masa yang sama saya rasa susah juga, because sebelum ni kita pun kena faham kadang-kadang bukannya sifat manusia, especially kita yang tinggal kat bandar ni, untuk tanya orang. Kan? Zaman dulu-dulu Zaman dulu-dulu saya ingat lagi, kalau gula tak cukup kita boleh minta jiran sebelah, betul tak? Betul. Sekarang ni buat pertama kali kita bertegur sapa dengan jiran sebelah. Ya, betul. Kan? Zaman dulu boleh minta gula rumah sebelah. Zaman dulu-dulu kita boleh minta gula, minta garam, minta kicap. Kan? So and then because of permodenan kita hilang benda tu semua. So time ni benda tu balik semula. Kalau kenal jiran. Betul. Sebab dalam situasi yang biasa, mungkin jiran kita bekerja di waktu malam, kita bekerja di waktu siang. Tapi untuk kali yang pertama dalam sepanjang sejarah kita berjiran, kita kini berada di rumah pada masa yang sama. Tidak boleh keluar ke mana-mana. Sejauh mana dari segi persiapan kita, apa yang kita pelajari paling penting dalam situasi sebegini? Bagaimana pentingnya untuk membuat persediaan, untuk membuat persiapan mental, jangan mementingkan diri sendiri, sebab dalam niat tu betul nak balik kampung, nak tengok mak bapak, tapi sebenarnya pergerakan kita itu barangkali akan menyusahkan mereka jika tidak berfikir panjang. Saya rasa because of that denial stage yang saya ceritakan tadi, because kita rasa benda ni tak apa serius sebab tak kena, because tak kena. And saya rasa sebagai negara, as a nation pun, kita maybe because we are safe, our country is stable, economic dari segi ekonomi. So kita rasa benda ni takkan sampai pada kita. Tapi realitinya kita dah sampai pun. So kita kena, orang kata, lebih alert lah, lebih responsible lah. So stay at home. Dan ini suatu yang penting, stay at home. Banyak yang boleh kita lakukan sebenarnya di dalam rumah itu. Kita baru saja tahu kita ada kebolehan masak, kita mungkin baru sedar bahawa kita ada kebolehan menyanyi, menulis buku dan sebagainya. Jadi cubalah suatu yang baru. Saya rasa ada pro dan juga con dalam menggunakan media sosial ni. Betul. Ada yang rasa tanpa media sosial, kalau duduk dalam rumah ni memang sunyi sepi. Tapi untuk saya kurang menggunakan media sosial. Jess pula bagaimana? Sama. Saya rasa media sosial ni perlu keseimbangan. So untuk kanak-kanak contohnya, cadangan ialah jangan kita lebih 2 jam. Untuk anak-anak kita pergi online ataupun kita panggil sebagai screen time. Saya rasa cadangan ni juga perlu untuk kita juga. And at the end of the day, kita perlukan keseimbangan dalam hidup. Bukan saja kita perlukan screen time ataupun pergi meluangkan masa tengok media sosial, tapi juga being physically active. Yang tu juga penting. Cerita tentang kreativiti ni, baru-baru ni saya dapat tahu ada orang
sempat lari satu maraton Ya, betul. dalam balkoni rumah dia. Wow. Okey. Besar betul balkoni dia. Ya. Tak besar pun. I mean, interesting is Ya. initiative. Ya, ya. Okay. And then dia selalunya marathon, kalau yang pro dia mengambil masa dalam 2 jam lebih. On average dalam 3 ke 4 jam, dia mengambil masa lebih 6 jam. Okey. Okay, of course time mungkin dia ada banyak masa. Ya, ya. Okay. Tapi what is important is mencari benda baru untuk buat. Okay. Mungkin maraton yang pertama sambil lari sambil tengok TV. Ada dua kebarangkalian. Satu, sama ada dalam 14 hari ini daripada hari pertama PKP sampai hujung jadi sangat fit sebab tak ada benda lain nak buat kat rumah, asyik exercise. Ya. Ataupun daripada hari 1 sampai ke hari 14 mungkin skill tu naik sikit sebab Betul. terlalu banyak masa di rumah dan Boleh juga. makanan tu sentiasa ada di depan mata. Boleh juga sebab tu kesedaran tu penting. Sebenarnya saya pun nak berkongsi sikit. Macam untuk saya dah kurangkan pemakanan saya. Because saya tahu dia sebenarnya nak hidup sihat ni senang saja, input output. Ya. Kalau output lebih, input kita lebih. Yang ni output dah significantly kurang. So input pun kena kurang. Sebenarnya baru kita ada balance kan. Untuk minggu pertama saya akui saya seolah-olah terumbang-ambing sikit dari segi Pemakanan. aktiviti. Makan tu memang sama tapi cuma aktivitinya sebab selalunya kita pergi ke gym. Ya. Tapi sebab tidak boleh maka terpaksa mencari jalan untuk Workout kat rumah. workout yang burn sama. Macam dekat Banyak gym. kalori. Ya. Itu yang susah. Ya. So saya rasa kita kena cari kerja untuk buat kat rumah. Macam saya, apa saya buat ialah saya buat gardening. So saya mengambil inisiatif untuk buat gardening. So apa saya buat, pagi saya memang jenis yang bangun awal. Okay, so pagi itu saya buat gardening dalam 1 jam. Petang bila saya dah habis kerja, saya buat 1 jam lagi. So pada masa yang sama saya dapat berpeluh dan boleh hidup sihat. Saya kena order pasu ni. Sampai Kita akan kembali bersama dengan Just Puan di studio. Ya. Dalam situasi sekarang bila mana ramai yang tidak bekerja dan ada yang malangnya bagi yang mereka makan, mungkin yang gaji bulanan kurang sedikit terasa kesakitan itu, tapi mereka yang setiap hari paycheck to paycheck, ini bukan satu yang sangat mencabar bagi mereka. Betul. Apa sebenarnya yang boleh Jess sarankan? Barangkali sekarang itulah situasinya, tapi untuk perancangan pada masa akan datang. Saya rasa budgeting tu penting, because selepas ni banyak orang kata kita kena balik semula ke orang kata ke at a neutral level. Because sekarang ni kita dah negatif. Okay? Mungkin kita takkan sampai positif lagi. Not anytime soon. Okay? So budgeting tu penting. Kalau boleh jangan keluar sangat. Okay? Jangan spend unnecessarily. Okay? Kita beli barang-barang yang patut. Okay? Pada masa ni juga penting untuk ramai antara kita duduk dan calculate berapa yang sebenarnya kita gunakan untuk setiap bulan, because benda yang asas tu pun kita tahu ramai yang tak buat. So kita boleh gunakan opportunity ni untuk budgeting lah. Dan kalau kita lihat peruntusan semalam daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, peruntukan Air Lestari telah pun diberikan, di mana pencarum-pencarum KWSP boleh mengeluarkan sehingga RM500 sebulan setiap bulan daripada akaun kedua mereka. Ini sedikit sebanyak Dan harap boleh membantu meringankan beban kita yang bakal berdepan dengan situasi di mana ekonomi kita sedikit sebanyak akan terjejas disebabkan oleh COVID-19. Bukan kita sahaja tapi di seluruh dunia. Masalah sama akan dirasai malah di ekonomi-ekonomi besar. Sudah pun dirasai ketika ini. Betul. Kalau kita bercakap berkenaan dengan isu perbelanjaan harian, Jess, apa yang perlu kita pentingkan dan bagaimana untuk kita susun atur belanjawan keluarga dalam situasi kecemasan sebegini? Okey, first sekali kita kena tahu kita punya needs kita, apa kehendak kita. Mungkin kita, contohnya kita ada kehendak kita sendiri. Contohnya belanja untuk kereta, belanja untuk rumah, belanja harian nak pergi kerja. Pada masa yang sama kalau kita ada anak, belanja anak tu, belanja sekolah, belanja makan minum dia, pakaian, etc. etc. Mungkin kalau kita ada parents, belanja parents, ubat dan sebagainya. So first sekali kita kena tahu berapa kos asas yang kita kena ada. Daripada sana, apa belanja yang berlebihan. So asas dengan berlebihan. So balik semula ke perbincangan kita tadi, kita kena maintainkan yang asas ni. Yang lebih ni kita kurangkan. Kalau contohnya
jumlah untuk asas pun tak cukup. So maybe selepas ni kita kena lebih rajin lah. Mungkin cari 2 ke 3 kerja untuk kita menampung perbelanjaan asas tu. Okay. Keengganan untuk keluar dari zon selesa ataupun comfort zone tu, dia akan memberikan alasan macam-macam. Alangkan satu kerja pun tak ada masa, macam mana nak cari 2 ke 3 kerja. Jadi bagaimana sebenarnya kalau boleh kita fahamkan konsep ini kepada rakyat Malaysia? Okey, saya rasa kalau kita ambil orang kata beban tu kepada diri kita sendiri, saya rasa mungkin susah. So time ni lah kita kena orang kata bekerjasama dalam keluarga kita. Maybe kalau kita ada pasangan kita, kita bersama pasangan kita buat mungkin contoh an online business. Kan sekarang ni sebelum ni pun kita lihat ramai orang yang buat baking, kan hantar makanan ke rumah dan sebagainya. So kita mencari inisiatif, because saya rasa inisiatif tu penting, kerana kalau kita tak buat apa-apa, takkan apa-apa berlaku. So kita kena buat sesuatu. So sebab itu dia kata necessity is the mother of invention. Kan untuk kita hendakkan perubahan, kita kena buat sesuatu. Jess, baru-baru ni kita ada juga membaca berita berkaitan dengan warga kota yang terkesan yang mungkin kita tidak pedulikan seperti gelandangan. Betul. Mereka masih berada di luar sana dalam situasi yang sama dan jika tidak dijaga, mereka juga boleh menjadi pembawa virus ini. Betul. Jess merupakan seorang yang sering berurusan dengan pertubuhan-pertubuhan NGO membantu gelandangan ini. Apa pandangan Jess berkaitan dengan isu ini? Pada mulanya memang kita pun risau because masa kita saya dan rakan-rakan saya memberi makan kepada orang gelandangan ni, safe distancing ni tidak dipraktiskan. Okay, saya rasa this is because maybe knowledge wise mereka tidak berapa prihatin. Okay. Tetapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Syubas Chandra Bos daripada Kementerian Wilayah Persekutuan kerana dia ambil inisiatif untuk communicate dengan semua NGO untuk buat sesuatu. Dan apa Encik Syubas telah buat ialah dia telah dapatkan bantuan daripada Kementerian Pertahanan Malaysia, hantar anggota rela membantu rakan-rakan NGO saya untuk memberi makan kepada gelandangan. Dan semalam saya dapat berita yang baik di mana rakan-rakan jalanan ni dia praktiskan safe distancing semasa dia ambil makanan. Dan anggota-anggota rela ni juga membantu, contohnya rakan-rakan jalanan yang tak boleh datang mengambil makanan, maybe dia wheelchair bound ke ataupun sakit, dia menghantar makanan kepada rakan-rakan jalanan tersebut. So things are getting positive lah, baiklah berbanding sebelum ni. Namun ini di Kuala Lumpur. Bagaimana dengan negeri-negeri lain? Kerana ada juga kelompok masyarakat yang berada dalam situasi yang sama di Pulau Pinang, di Johor Bahru dan sebagainya. Betul. Saya rasa benda ni akan akhirnya pergi ke sana juga. Tapi peringkat awal kita di Kuala Lumpur lah, kerana majoritinya di Kuala Lumpur. So akhirnya kita akan membantu yang lain di negeri yang lain juga. Bagi pihak majikan dan juga pihak pekerja, ada yang barangkali pendapatan mereka terjejas dalam situasi sekarang. Majikan pun kata saya tidak boleh bagi semata-mata sebab bisnes pun nak kena jaga juga. Sebagai juga seorang yang memiliki perniagaan, bagaimana, pernahkah just fikirkan situasi ini? Memang I think this is in everybody's mind. That's why kita kena downsize sikit kita punya belanja kita. Dan kita kena continuously educate kita punya employees untuk downsize juga, because it doesn't, macam orang kata, kita tak boleh tepuk dengan satu tangan, kita kena tepuk dengan dua tangan. So we need everybody's help lah. Dari segi belanjawan tadi, kita telah pun sedia maklum bahawa yang lebih memerlukan harus diutamakan. Betul. Dan seterusnya kita juga ingin tahu apakah perancangan yang boleh kita mungkin bangunkan dari segi membantu masyarakat ini mempunyai simpanan untuk bulan-bulan ke hadapan. Kerana impak virus ni, kalau kita lihat di Amerika Syarikat, di Itali dan sebagainya, dia bukan hanya terhad kepada bulan di mana berlakunya MCO, tetapi bulan-bulan selepas itu. Ya, betul. Saya rasa perubahan ni akan berlaku pada 3 peringkat.
Kalau kita lihat daripada peringkat kerajaan, kerajaan cuba mengawal harga barangan, contohnya memulakan inisiatif-inisiatif untuk menggerakkan ekonomi semula. So itu pada peringkat kerajaan. Pada peringkat businesses pula, mereka kena cepat recuperate. So itu pada peringkat syarikat. Pada peringkat rakyat pula, kita kena orang kata mencari inisiatif untuk kita orang kata improve kita punya orang kata duit supaya kita boleh beli barang-barang keperluan asas ni. So it works at all levels lah, bukan saja kita, but also at the organizational level and also at the nation level juga. Masa lagi tentang peringkat organisasi ataupun dari segi day-to-day operation ataupun operasi hari ke hari. Kalau dulu kita dengar di negara barat flexi hours ini 2 hari di office, 3 hari di rumah. Itu merupakan satu yang hanya di negara barat. Di Malaysia tak boleh. You masuk pukul 9, you balik pukul 5. Itu satu yang sangat rigid. You boleh EL kalau anak sakit saja. Itu maknanya work from home ataupun bekerja dari rumah ni merupakan satu yang sangat asing. Tidak berapa banyak organisasi yang begitu mudah untuk mengamalkan situasi seperti ini. Tapi bagaimana dengan situasi ini yang membuktikan ianya boleh dilakukan sekiranya keadaan itu memerlukan? Bagaimana ini barangkali memberi persepsi baru kepada organisasi, syarikat, perniagaan semua untuk membolehkan work from home ini lebih dipraktikkan dengan lebih meluas supaya mereka masih dapat jaga anak, masih boleh kerja dan produktiviti tidak tak ada kompromi. Ya, betul. Tapi dia mesti ada prinsip dia. So 3 perkara asas yang kita kena tahu masa kita work from home. Nombor 1 ialah kita kena clarify. Kita kena tahu role kita, tanggungjawab kita, expectation. Nombor 2 kita kena communicate. Kita kena continuously communicate. Kita kena tahu platform yang penting untuk kita communicate dengan semua rakan kerja. And then yang ketiga kita sebut sebagai can do. Kita mesti boleh buat. Kita tak boleh delay. Okay, so cara dia ialah clarify, communicate dengan can do. Tu cara untuk kita orang kata the new way of getting things done lah. For working from home lah. 2 minggu ni eksperimen lah. Tengok boleh jalan kita tak. Kalau produktiviti masih lagi tip-top, mungkin barangkali boleh dibawa runding lagi. Sana juga Jess. Dan kita juga harus berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang ketika ini telah pun mewawarkan supaya classroom, online classroom telah pun dibolehkan untuk semua anak-anak kita. Betul. Dan di peringkat lebih tinggi juga kalau kita lihat di negara-negara yang terkesan lebih awal daripada kita berkenaan dengan wabak ini, mereka telah mulakan pembelajaran menggunakan Zoom dan sebagainya. Jadi ini membolehkan pembelajaran diteruskan walaupun tidak dalam bilik darjah ataupun tidak dalam kawasan yang seperti sedia kala. Adaptasi diperlukan. Betul. Sebab tu dalam communicate yang saya bagi tahu tadi, kita kena tahu platform yang sesuai untuk work from home ni, untuk belajar daripada rumah ni contohnya. So bukan saja kita ada Zoom, kita ada Google Hangout. Kita ada Google Classroom. Google Classroom pun satu platform yang baik. Contohnya cikgu boleh rekod dia punya lesson dia dan upload kat sana, and student boleh key in attendance and then lepas tu follow dia punya subjek-subjek dia. So inilah masanya kita nak menggunakan teknologi ni. Sukatan mata pelajaran pun saya rasa dapat diteruskan dalam beberapa subjek. Walaupun perlahan, tapi akhirnya kita boleh catch up. Dan kepada para pelajar yang sedang bercuti panjang, homework masih kena buat. Barangkali satu lagi aspek yang kita perlu fikir, mungkin di bandar ini kemudahan internet wifi itu bukan satu yang satu keperluan, dan ada yang ramai yang mampu. Tapi dari segi mereka yang berada di luar bandar, nak bayar RM80, RM120 tu pun merupakan satu beban sebenarnya. Betul. Sebab tu saya rasa this is the future moving forward lah. Selepas ni kita akan lihat banyak investment syarikat-syarikat masuk ke orang kata ke infrastruktur untuk improve telecommunication. Baik, Jess, kita akan berlintas langsung ke Sabah selepas ini untuk melihat keadaan pengawalan penularan virus di sana dan apakah langkah-langkah yang sedang terus dikemas kini oleh para petugas di Sabah. Kita akan berlintas langsung ke sana sekarang. Silakan Sadeh.
Terima kasih rakan-rakan penyampai di Angkasa Puri Merusi. Selamat pagi Malaysia pagi ini. Baiklah, saya berlintas langsung dari lokasi JT di Pasar Besar Awam Kota Kinabalu ini yang merupakan laluan bagi penduduk-penduduk yang berada di pulau di sekitar Kota Kinabalu Sabah ini. Dan seperti yang kita sedia maklum bahawa Perintah Kawalan Pergerakan terus dijalankan dan pasukan-pasukan keselamatan kita sentiasa bertugas dari semasa ke semasa. Selain Polis Raja Malaysia PDRM dan juga Angkatan Tentera Malaysia ATM, yang turut terlibat dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini ialah anggota rela. Dan alhamdulillah pagi ini kita berkesempatan bersama dengan penolong Pesuruh Jaya Rela Negeri Sabah, iaitu Puan Nur Aizam Daud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan. Ya, Puan, kita terpaksa menjarakkan diri untuk langkah pencegahan, Puan. Ya. Baiklah, penugasan rela sendiri yang terlibat dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini, bagaimana agaknya peranan rela? Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang dah diketahui, rela Polis Diraja Malaysia dan rela telah dilantik sebagai pegawai yang diberi kuasa untuk memantau. Beberapa kali kita ulangi frasa tersebut, ada berbaki lagi seminggu. Bagaimana untuk kita mempertingkatkan apa lagi yang boleh dimanfaatkan untuk 7 hari ini? Okay, apa lagi? Upskill diri kita. Okey, so kita perlu belajar skill yang baru. Tapi sebelum kita belajar skill yang baru, saya rasa kita perlu recap skill-skill asas. So 3 skill asas yang saya nak cadangkan. First kali, pengurusan masa. Ya. Skill pengurusan masa. Tidur cukup yang seperti yang kita bincangkan tadi. Itu bukan skill je. Itu wajib. Itu wajib. Okey, yang kedua, kita kena belajar memasak. Belajar masak. Mula dengan masakan yang simple dulu. Betul. Basic-basic dulu. Ya, because lepas ni bila kita dah sibuk, at least skill ni boleh membantu. Okey, so pengurusan masa, belajar memasak, dan yang ketiga ialah hidup aktif. So banyak idea-idea yang ada kat luar sana, tak payahlah sampai nak lari maraton dekat balcony kan. Kalau boleh silakan, tapi be physically active. So saya rasa tu tiga poin asas lah yang kita boleh immediately apply. Okay? Banyak sebenarnya online seminar ataupun seminar dalam talian ataupun kursus secara online yang kita boleh pelajari dalam tempoh. Tak payahlah sampai 2 tahun nak ambil from distance degree. Short courses. Boleh. So saya rasa kita boleh tanya diri kita sendiri apa yang kita perlu, apa skill yang kita perlu tingkatkan. Macam untuk diri saya, apa saya buat dalam 2 minggu ni ialah saya belajar speed reading. Wow. So saya belajar speed reading because saya memang suka membaca. So saya nak improve reading speed saya. So saya gunakan masa ni untuk belajar speed reading. Wow. Yes. Saya sungguh kagum. Terima kasih Jess kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan kita akan berjumpa lagi mungkin minggu hadapan. Stay home, stay safe. Yes, stay at home, jangan lupa.